Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Anda bersama saya Miza Isti Muhammad dalam Berita Wilayah. Baik, kita ikuti dahulu rangkuman utama hari ini. Skim gaji penjawat awam akan diteliti semula. Perdana Menteri berkata tindakan dibuat mengambil kira gaji kelompok itu yang berada pada tahap rendah ketika ini. Perkara mengenainya akan dibincang pada mesyuarat Kabinet minggu depan. Saya ingat wajar kita berikan pertimbangan walaupun terikat dengan kekangan kewangan yang ada, tetapi saya fikir dengan sedikit perubahan yang ada kita boleh cari jalan supaya dapat kita beri pertimbangan. Kali terakhir gaji penjawat awam dinilai semula adalah pada tahun 2013 dan beliau menyifatkannya suatu tempoh yang agak lama. Ketika ini, kerajaan membelanjakan RM7 bilion sebulan untuk membayar gaji 1.6 juta penjawat awam. Pengumuman itu disambut baik para penjawat awam dengan menyifatkan kenaikan gaji dapat membantu mereka mendepani cabaran kos sara hidup. Kami memang harap benda itu akan mengurangkan kebebanan penjawat awam sebab pada zaman sekarang kan harga barang pun meningkat. So gaji kita pun sama je kan. So dia punya keseimbangan tu tak berapa cantik. So bila PM announce benda macam tu, memang bermadan kita akan berkuranglah pada masa akan datang. Saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri atas khabar gembira yang disampaikan sebentar tadi untuk menaikkan gaji penjawat awam dan revise semula gaji yang sedia ada untuk yang lebih baik. Kita orang bersyukur sangat. Satu inisiatif yang sangat baguslah. Saya percaya penjawat awam di Malaysia ni ramai yang memang bersungguh-sungguh dan ikhlas dalam tugas kita, dan dari segi ekonomi memang inflasi merupakan sesuatu realiti yang sangat real lah. So bila kita ada ketua kerajaan ataupun Perdana Menteri yang bertimbang rasa dan mengambil berat kebajikan penjawat awam, saya rasa ia sesuatu perkara yang akan encourage penjawat-penjawat awam untuk terus mengamanahkan tugas dengan cemerlang. Peruntukan tambahan RM200 juta disedia bagi membaik pulih dan menyelenggara rumah anggota ATM di seluruh negara. Perdana Menteri menyatakan ia mengambil kira keadaan rumah tentera yang sangat teruk dan terbiar sekian lama, dan isu peruntukan tambahan untuk kediaman polis pula bakal diumum. Menerusi Belanjawan 2023, RM500 juta diperuntukkan bagi menyelenggara rumah keluarga ATM dan baik pulih kuartus kediaman dan institusi di bawah KDN. RM5 bilion pelaburan berjaya diraih Melaka setakat 6 bulan pertama tahun ini, dan jumlah itu hampir mencapai sasaran pelaburan RM6 bilion yang ditetapkan kerajaan negeri sepanjang 2023. Ketua Menteri Datuk Seri Abdul Rauf Yusof menyatakan kejayaan itu dipacu keyakinan pelabur asing yang menambah input pelaburan melalui pembesaran kilang sedia ada. RM26.5 juta disediakan Kerajaan Selangor bagi membaik pulih infrastruktur 988 sekolah di negeri berkenaan. Peruntukan disedia menerusi program bantuan sekolah negeri Selangor. Matlamat utamanya menjadikan kemudahan pengajaran dan pembelajaran lebih selesa. Pada tahun 2009, angka kita ataupun pertambahan kita ataupun dana yang kita berikan hanyalah pada kadar RM6.4 juta Malaysia. Sebelum itu sebenarnya tahun 2008 kita dah mulakan, tak silap saya, RM4 juta Malaysia lebih kurang. Kita naikkan jadi 6 juta. Tahun lepas telah mencecah 25 atau 25 juta. Dan tahun ini alhamdulillah 2023 kita cukupkan jadi 26.5 juta. Keseluruhan sejak 2008 sampai sekarang kita dah membantu ataupun kita telah meningkatkan daripada segi infrastruktur, kemudahan dan sebagainya ini lebih daripada 280 juta ringgit Malaysia.
Perkembangan tragedi kepala air di Jeram Air Putih Kemaman. Identiti mayat yang ditemui pagi tadi sedang dikenal pasti melalui pemeriksaan cap jari dan juga DNA. Keputusan sama ada mayat tersebut merupakan mangsa ke-9 tragedi itu dijangka diketahui malam ini. Jadi untuk perinciannya terus saja bersama Jamilah Hanim Jamil. Silakan Jamilah. Ya, ketika ini saya masih lagi berada di Balai Polis Air Putih ini bagi membawakan perkembangan terkini mengenai usaha mencari mangsa ke-10. Dan untuk mengetahui tentang perinciannya, saya bawakan sekali lagi Ketua Zon 2 Jabatan Bom Benar Penyelamat Malaysia Negeri Terengganu, Penguasa Kanan 2, Tuan Azman Alias. Jadi Tuan boleh perincikan kepada kami skop operasi di pihak Tuan hari ini. Okey, untuk operasi pencarian pada hari ini, kita alhamdulillah kita dah menemui mangsa yang ke-9 pagi tadi pada jam 9.20 pagi. Alhamdulillah ini memberi satu semangat baru kepada pihak pasukan penyelamat di sini di lokasi untuk meneruskan pencarian satu lagi mangsa yang ke-10. Okey. Dari segi skop pengoperasian, kami akan mempergiatkan pencarian secara menyeluruh di sektor A terutamanya bagi memastikan, sebab kami percaya mangsa yang ke-10 masih lagi berada di sekitar sektor A, dan memandangkan hari ini keadaan air di Jeram dah kembali kepada paras normal dan air mula jernih dan beting-beting pasir batu dah mula timbul. Okey, ini memberi petanda yang baik untuk memudahkan pihak pasukan pencari dan menyelamat untuk mengesan dengan lebih memperisikan pencarian mangsa dengan lebih senang. Tuan, boleh kongsikan cuaca hari ini macam mana? Okey, memandangkan pada petang ni cuaca daripada pagi dah baik, alhamdulillah. Sampai sekarang pun walaupun cuaca agak mendung, tapi di bahagian hulu kita telah menilai keadaan semasa kita boleh meneruskan pengoperasian, memandangkan tiada berlakunya hujan di hulu dan tiada tanda-tanda berlakunya hujan di kawasan hulu. Dan air telah kembali pada jernih asal, menunjukkan tiada berlaku apa-apa sebarang bahaya lah yang kemungkinan membahayakan macam nyawa kepada pasukan penyelamat. Okey Tuan, terima kasih. Okey, itu tadi perkongsian daripada Tuan Ketua Zon 2 kita, Komando Operasi SAR untuk tragedi Jeram Air Putih ini, dan sesama kita doakan semoga usaha mencari dan menyelamat oleh pasukan penyelamat hari ini dapat menemui mangsa yang terakhir, itu mangsa yang ke-10. Untuk itu kepada rakan tugas, silakan. Baik, terima kasih Jamilah. Dua mangsa tragedi itu disahkan merupakan pencarum pekeso dan warisnya layak menerima pampasan pembayaran akan dibuat dalam masa terdekat. Dua adalah pencarum dan pihak pekeso telah mengambil semua tindakan untuk membuat pembayaran. Memulakan langkah pertama memerlukan 1000 kekuatan. Langkah seterusnya memerlukan nekat dan juga keyakinan. Namun kita harus sokong dan bantu mereka kerana kepulihan itu pasti. Garis Panduan Perancangan dan Pembangunan GPP Bandar Diraja tidak akan menghadkan pembangunan di 9 bandar terlibat. Sebaliknya menjadikan pembangunan di kawasan itu lebih tersusun bagi memelihara imej dan identiti Bandar Diraja sebagai lambang kedaulatan negara. Setiap negeri ada identitinya sendiri, ada ciri-ciri keistimewaannya sendiri. Maka apabila mereka nak hantar permohonan untuk kebenaran merancang, kita akan berikan dia identiti yang terkini. Apabila garis panduan ini dilaksanakan, maka identitinya dari segi seni bina, dari segi warna, dari segi landscape, dari segi warisan, pelbagainya, fasad bangunan, semua boleh ditunjukkan.
9 bandar terlibat ialah Arau, Anak Bukit, Kuala Kangsar, Kelang dan Seri Menanti. Juga Muar, Kubang Kerian, Kuala Terengganu dan Pekan. 15 keluarga asnaf terdiri daripada OKU Penglihatan menerima dana pemilikan dan baik pulih kediaman daripada Bank Islam. Inisiatif menerusi program Baiti Janati itu membabitkan peruntukan RM825,000. Program Baiti Jannati bermaksud Rumahku Syurgaku mula dilaksanakan sejak 15 tahun lalu. Matlamat utamanya membantu kelompok asnaf dan miskin tegar memiliki kediaman sendiri. Ini adalah kesinambungan daripada program Baiti Jannati yang memang telah Bank Islam laksanakan semenjak tahun 2008 lagi. Jadi sehingga tahap ini telah lebih daripada 300 buah rumah yang telah kita sumbangkan kepada penerima-penerima. Keprihatinan Bank Islam itu amat dihargai para penerima. Mereka berharap program Baiti Jannati akan diteruskan pada masa hadapan. Program Bank Islam buat ni memang alhamdulillah sangat-sangat bagus dan sangat baik sebab yalah macam saya daripada pesakit kanser, bila saya dapat rumah ni Allah saya tak tahulah saya nak cakap apa. Terima kasihlah banyak-banyak. Itu je yang saya boleh mampu cakap. Dengan pendapatan yang tak menentu, nak memiliki kediaman tu orang kata mimpi di siang hari. Syukur dalam Bank Islam ni, itulah saya salah satu penerima yang di bawah Bank Islam. Sangat-sangat terima kasihlah atas program ni. Terus setia bersama kami seketika nanti lintas langsung Sabah, Sarawak dan Kelantan. Polis Sabah tumpaskan sedikit dadah antarabangsa. Jadi untuk perinciannya bersama Konstantin Pahlawan di Kota Kinabalu. Silakan. Ya, Miza, Polis Sabah berjaya melumpuhkan sindiket pengedaran dadah antarabangsa dipercayai aktif sejak 5 tahun lalu, menyasarkan pasaran tempatan dan luar negara dalam operasi dijalankan di Lahad Datu pada 2 Julai lalu. Pesuruhjaya Polis Sabah, Datuk Jaute Dikun berkata, turut ditahan 6 lelaki tempatan berumur 30 hingga 33 tahun dan menyita barangan serta wang tunai bernilai 1.2 juta ringgit. Kesemua lelaki berkenaan kini ditahan riman 60 hari di bawah Seksyen 3-1 Akta Berbahaya Langkah-Langkah Pencegahan Khas LLPK 1985. Manakala sitaan meliputi wang tunai RM164,000, barang kemas RM172,000, barangan eksklusif bernilai RM90,000 dan 11 kenderaan bernilai RM790,000. Kejayaan ini adalah hasil maklumat daripada orang awam dan saya bagi pihak seluruh warga PDRM Kontingen Sabah khususnya dan milisia amnya berterima kasih penuh atas orang awam yang sentiasa memberikan kerjasama kepada pihak PDRM dalam membenteras sindiket pengedaran dadah.
Datuk Jauteh bercakap dalam sidang media di Kota Kinabalu. Ujar beliau setakat ini pihak polis telah menahan lebih 8,030 orang atas pelbagai kesalahan di bawah Akta Dadah Berbahaya, menunjukkan peningkatan 20% berbanding tempoh sama tahun lalu. Ia melibatkan rampasan dadah bernilai 2.1 juta ringgit dan harta penjenayah dadah di bawah Undang-Undang Pelucutan Harta berjumlah 3.5 juta ringgit. Dalam perkembangan berkaitan, Datuk Jauteh memaklumkan Jabatan Siasatan Jenayah Narkotik JSJN Sabah berjaya merampas sejumlah 14.2 kilogram dadah jenis syabu bernilai RM840,000 pada minggu pertama bulan Julai ini. 5 individu termasuk 3 warga asing turut ditahan dalam serbuan berasingan di beberapa daerah. Rampasan terbesar melibatkan 10 bungkusan syabu seberat lebih 10 kilogram ketika pemeriksaan sebuah kenderaan di kilometer 68 Sandakan Lahadatu pada 3 Julai lalu. Seorang lelaki tempatan berasal dari Tawau turut ditahan riman di bawah Seksyen 117 Kanun Prosedur Jenayah KPJ dan semakan lanjut mendapati mempunyai rekod kesalahan di bawah Seksyen 9-1 Akta Rumah Judi Terbuka 1953. Berdasarkan maklumat yang diterima, maka kedua-dua pihak ini telah mengadakan kerjasama dan berjaya menangkap kenderaan berkenaan di jalan kilometer 68 Jalan Sandakan Lahadatu lebih kurang pada 11.45 pagi. Dalam pemeriksaan yang dibuat, dadah berkenaan telah dijumpai dan nilai anggaran dadah di pasaran lebih kurang dalam RM600,000. Baki rampasan lain adalah melibatkan tangkapan seorang lelaki tempatan dan 3 lelaki warga asing menerusi 3 operasi berasingan di Semporna, Inanam dan Tuaran antara 3 dan 4 Julai lalu. Sebanyak 93 kes pelbagai kesalahan direkodkan di Sabah di bawah Akta Perikanan 1985 setakat Januari hingga kini. 23 daripadanya di Semporna melibatkan peraih memiliki hasil laut ditangkap menggunakan bahan letupan. Pengarah Jabatan Perikanan Sabah Azhar Kasim berkata, pihaknya sentiasa aktif melakukan pemantauan dan pemeriksaan di pasar-pasar ikan dan kawasan perairan seluruh negeri bagi memastikan pematuhan nelayan dan peraih ikan. Di mana sesuatu yang memang agak membimbangkan kita kerana daripada 93 operasi itu terdapatlah kesalahan-kesalahan biasa perlesinan, iaitu melanggar syarat-syarat lesen. 23 kes adalah kesalahan memiliki ikan yang disyaki ditangkap menggunakan bahan letupan. Bomlah mereka yang didapati memiliki ataupun menangkap mereka bersalah, mereka ini akan dipenjaralah tidak kurang 6 bulan kalau tempatan, dan of course kalau warga asing tidak kurang 2 tahun lah. Katanya lagi, Jabatan Perikanan memandang serius isu pencerobohan nelayan asing di kawasan perairan selain aktiviti menangkap ikan menggunakan bahan letupan yang memusnahkan terumbu karang dan habitat ikan. Justru, operasi bersepadu telah dijalankan di kawasan pantai timur melibatkan Tawau, Kunak, Lahadatu dan Semporna pada 3 Julai sehingga 6 Julai lalu. Azhar menyatakan demikian selepas penyerahan set bantuan program peranti pengumpul ikan payau di Semporna. Paparan tadi mengakhiri perkembangan dari Sabah bersama saya Konstantin Pahlawan, kembali bersama Miza di Angkasa Puri. Pembangunan sumber industri utama selain wujudan ekonomi baharu berjaya beri impak positif kepada Sarawak dan fokus dari Bumi Kenyalang akan diperincikan oleh Bumawin. Silakan Buma. Terima kasih Miza. Baut dijangka menjadi pekan maju dalam tempoh 10 tahun lagi. Timbalan Menteri Pengangkutan Sarawak Datuk Henry Jinet berkata dengan perkhidmatan kerajaan dan lebuh raya semakin dipertingkat, beliau optimis pekan ini akan berupaya menarik kemasukan lebih ramai pengunjung. Dan yang penting adalah konektiviti kita, infrastruktur, bekalan air, bekalan elektrik yang sekarang sedang kita laksana dengan giat.
mana pada tahun 25-26 apabila siap infrastruktur, rakyat akan dapat menggunakan talent untuk mengangkatkan lagi pendapatan mereka masing-masing mengikut keupayaan mereka. Datuk Petinggi Abang Johari ditemui media selepas perasmian Masjid Al-Malik di Uni Garden, Kota Semerahan. Beliau diminta mengulas akan penerapan Bank Dunia yang mengkelaskan Sarawak sebagai negeri berpendapatan tinggi baru-baru ini. Beliau sebelum itu menyertai lebih 400 jemaah dalam solat Jumaat di masjid baru itu. Masjid yang menelan kos 2.7 juta ringgit itu mula dibina pada tahun 2020 di atas tanah seluas 0.2 hektar. Ia mampu menampung 564 orang jemaah pada satu masa. Polis Marin Wilayah 5 Sarawak merampas 7 juta batang rokok pelbagai jenis yang dipercayai tidak bercukai bernilai 7.83 juta ringgit pada Rabu lepas. Ia juga disokong dengan pembukaan pejabat daerah bau yang baharu dalam memastikan sistem penyampaian kerajaan lebih efisien. Apabila sudah Pen Borneo dah 100% siap, now definitely ramai pengusaha ataupun investor memohon untuk buat perumahan, development dan sebagainya sepanjang Pen Borneo pembentuk kawah tu bau. That we also solve peningkatan penduduk akan ketara. Pejabat daerah baharu yang menelan kos pembinaan mencecah 4.6 juta ringgit itu jelasnya akan memberi perkhidmatan kepada lebih 72,000 penduduk di kawasan terbabit. Datuk Henry bercakap kepada media selepas menyaksikan majlis penyerahan kompleks pejabat daerah Bau daripada Jabatan Kerja Raya di Bau. Atas keperluan juga, kerajaan akan menyuntik RM0.5 juta lagi bagi membina kemudahan lift di kompleks terbabit bagi memudahkan golongan kurang upaya dan warga emas dalam fasa kedua pembinaan. Manakala pejabat daerah Bau yang lama akan dijadikan klinik ibu dan anak. Pembangunan Bandaraya Kuching dijadikan contoh untuk Kota Pontianak terutamanya dari aspek pelancongan di Sungai Kapuas. Wali Kota Pontianak Bapa Insinyur Haji Edi Rusdi Kamtono berkata, ini terutamanya pembangunan tebingan Sungai Kuching menjadi antara tarikan utama pengunjung ke Kuching. Ujarnya pembangunan kedua 12 sungai Kapuas di Kota Pontianak ini melibatkan pembinaan tebingan fizikal sepanjang 5 km masing-masing 3, 2 dan 3 km yang dijangka siap 2025. Jadi waterfront Pontianak ya Pontianak gitu. Kita kalaupun lihat seperti waterfront Kuching, mungkin waterfront di negara-negara lain itu hanya sebagai literasi kita untuk berkaitan dengan kualitasnya saja. Tapi kalau konsepnya tetap kita usahakan tidak menghilangkan kearifan lokal. Beliau berkata demikian ketika menyambut kunjungan hormat rombongan 15 petugas media mewakili pelbagai agensi dari Sarawak di pejabatnya di Kota Pontianak, Indonesia. Sementara itu, Konsul Malaysia di Pontianak Azizul Zekri Abdul Rahim menyatakan tentang perancangan merancangkan sektor pelancongan yang menguntungkan kedua-dua bandaraya. Kami Konsulat Malaysia untuk mempromosikan produk-produk pelancongan yang ada di Sarawak. Pada masa yang sama juga pemerintah kita di Sarawak juga mempresentasi produk-produk pelancongan yang ada di sini. Jadi itu kerjasama baik yang kita garap selama ini di bawah kedua-dua buah negara. Lawatan 4 hari ke Pontianak, Indonesia dari 5 hingga 8 Julai 2023 ini disokong oleh Kerajaan Sarawak dan Konsulat Jenderal Republik Indonesia di Kuching. Rombongan diketuai Persatuan Wartawan Persekutuan Sarawak FSJA bertujuan mengukuhkan hubungan dengan Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalimantan Barat. Pembangunan tebingan sungai di Kapuas ini membabitkan pembangunan 5 km iaitu 3 km di bahagian selatan dan 2 km di bahagian utara di Sungai Kapuas yang merupakan sungai terpanjang di Borneo ini. Dan pembangunan ini juga berasaskan daripada pembangunan tebingan Sungai Kuching yang bermula pada era 90-an dan kini menjadi imej kepada pembangunan tebingan di rantau ini. Firdaus Archie Idris, Pontianak, RTM. Sementara itu, bagi meningkatkan kualiti penulisan dan penyebaran maklumat di rantau ini, Media Sarawak akan bekerjasama dengan media di Kalimantan, Indonesia. Menurut Presiden Persatuan Wartawan Persekutuan Sarawak FSJA, Andy Jong Wan Jun, ia melibatkan 3 agenda utama diusahakan, terutamanya mempromosikan ekonomi Sarawak di Indonesia.
Dengan ini, kita membolehkan bersama-sama membantu negara kita untuk mempromosikan ekonomi di antara negara masing-masing. Dari segi sektor pelancongan, katanya Sarawak mempunyai banyak tempat menarik untuk pelancong seperti Taman Negara Mulu, Taman Negara Niah, Jabatan Darul Hana dan sebagainya. Perkara sama turut dikongsikan Presiden Persatuan Wartawan Indonesia PWI Kalimantan Barat, Gusti Yusri. Kita juga akan tukar-menukar informasi dari kedua belah pihak yang tujuannya untuk membangun citra positif kedua wilayah, baik di Sarawak maupun dari pihak Kalimantan Barat. Katanya kedua-dua badan media akan bertukar maklumat untuk membina imej positif di Sarawak dan Kalimantan Barat selain membina persahabatan melalui aktiviti kewartawanan. Kerjasama ini dimeterai menerusi Memorandum Persefahaman MOU antara FSJA dan PWI yang disaksikan Gubernur Kalimantan Barat Bapa Haji Sutarmiji di pejabatnya di Pontianak. MOU tersebut merupakan sebahagian daripada lawatan kerja rombongan media Sarawak ke Pontianak, Indonesia bermula Rabu hingga Sabtu. Baik saudara, perkongsian itu tadi mengakhiri berita dari Sarawak. Salam Malaysia Madani. Kita kembali bersama Miza untuk berita seterusnya. Miza, silakan. Nak tengok pemain squash baca berita? Saksikan saya Nur Aina Amani Ampandi dalam Stadium RTM 8 dan 9 Julai ini. Baik, berita wilayah berakhir di sini. Terus setia bersama berita RTM untuk perkembangan sahih sepanjang masa. Malaysia Madani, tekad perpaduan penuhi harapan.